ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat bersama. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan, iaitu berkaitan dengan sehubungan pertemuan golongan-golongan yang tidak berpuas hati dengan Sayyidina Uthman, sehingga mereka sanggup untuk keluar daripada negara mereka, daripada Mesir, Iraq dan kawasan sekitar, termasuk Kufah, Basrah dan sebagainya, semata-mata untuk memaksa Sayyidina Uthman supaya Sayyidina Uthman meletakkan jawatan sebagai pemimpin khalifah yang ketiga pada waktu itu, selepas Sayyidina Umar bin Khattab. Pada minggu lepas saya telah sebut bagaimana berlaku dialog pertemuan Sayyidina Uthman ibn Affan dengan kumpulan ini, yang mana hasil daripada pertemuan itu berlaku dialog. Jadi mereka mendengar sendiri penjelasan daripada Sayyidina Uthman, dan mereka boleh terimalah kenyataan itu. Sehingga kita perbincangan akhir minggu lepas, pemberontak ataupun yang asalnya keluar untuk memerangi, memberontak terhadap Sayyidina Uthman, akhirnya mereka kembali. Misalnya pokok Kufah, pokok Iraq itu, Basrah. Begitu juga di kalangan rakyat Mesir yang keluar dalam jumlah yang begitu ramai, mereka pulang. Itu hak minggu lepas. Baik. Dalam keadaan ini, apabila perubahan berlaku daripada rancangan asal, bila musuh Islam ni, yakni golongan-golongan ketua yang mana bertanggungjawab menaikkan semangat masyarakat awam, rakyat Mesir pada waktu itu, Iraq, Kufah. Jadi pemimpin-pemimpin Basrah misalnya, pokok Basriyun, Kufiyun, Basriyun, Misriyun, itu kumpulan besar. Jadi bila mereka lihat bahawa rakyat menerima penjelasan daripada Sayyidina Uthman, maka mereka terpaksa fikirlah bagaimana provokasi yang perlu dilakukan untuk supaya golongan-golongan ini, sama ada rakyat Mesir khususnya, mereka kembali semula ke Madinah. Jadi maka timbullah di situ satu perkara yang besar juga, iaitu provokasi untuk menaikkan semangat pokok Mesir. Jadi cerita dia begini, ini tersebut sebenarnya siap dengan rujuk, boleh rujuk sendirilah. Cuma saya nak sebut secara ringkasnya begini. Dalam beberapa riwayat ada disebutkan, ketika dalam perjalanan puak-puak Mesir ini, rakyat Mesir dalam perjalanan pulang daripada Madinah, selepas mereka berpuas hati dengan jawapan Sayyidina Uthman, kira mereka tahulah siapa sebenarnya Sayyidina Uthman dalam perjalanan balik itu. Ini kenyataan ini tersebut di dalam kitab Majma'uz Zawaid daripada Bazzar dengan sanad perawi-perawinya sahih, kecuali seorang saja. Adalah perawi yang dipertikaikan. Dalam kitab Tabari ada sebut, Al-Awasim minal Qawasim ada disebut juga. Cerita dia begini. Ini riwayat pertama. Supaya tujuan saya sebut ni sebagai ulang, nak lebih bagi penjelasan lagi supaya kita nampak
Saya baca teks dia. Fabainama hum sa'iruna raji'un wa qad kanu tawaw marahil idza rakibun yata'arradu lil misriyin thumma yufariquhum wa ya'udu ilayhim wa yasubbuhum fa akhadhuhu فقالوا ما شأنك إن لك لشأنا قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه فإذا معه كتاب على لسان عثمان عليه خاتمه أن يصلبهم ويضرب أعناقهم. Gitu. Panjang lagi. Setakat. Jelas. Ketika mana mereka dalam perjalanan pulang, siapa dia mereka ini? Rakyat Mesir. Pak keluar asalnya nak bunuh Sayyidina Osman. Bila dengar penjelasan sendiri daripada Sayyidina Osman, mereka pun puas hati, mereka pun nak baliklah ke Mesir. Ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Mesir, dan mereka telah melalui perjalanan yang beberapa marhalah. Dalam satu riwayat yang sahih disebut 6 marhalah. Sudah jarak mereka daripada Madinah tu, mereka telah pergi jauh daripada Madinah. Kalau 6 marhalah sekitar 250 batu, jauh tu 250 batu tu. 2 marhalah 80 batu lebih. Nah, maknanya kira lah 8, 2, 16, 24. Mana lebih kurang kita kata 250 batu lah, ataupun 240 batu. Jauh tu. Dengan jarak perjalanan, tidak naik unta, tidak naik kuda, jalan kaki. Tiba-tiba, di cerita ni dalam riwayat, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda muncul, muncul lil misriyin, di hadapan orang-orang Mesir yang sedang dalam perjalanan pulang ke Mesir. Kemudian penunggang ini yufariquhum, mana pergi meninggalkan mereka, berpisah dengan mereka, dan dia kembali semula kepada mereka. Ini penunggang, ini watak ni. Wa yasubbuhum, dan penunggang ini dia yang membawa surat kononnya daripada Sayyidina Uthman. Dan penunggang ini, ataupun kita kata postman lah maksudnya, wa yasubbuhum, semasa dia berada di atas kenderaan dia mencerca, mencaci golongan Mesir itu yang dalam perjalanan pulang balik ke Mesir. Fa akhadhuhu, cuba perhati molek teks ni. Ni ulama kaji secara dirayah, dia kata perawi dia sahih belaka. Sorang lah kalau ada di petika. Baik, kita nak lihat, tengok daripada ni malam ni kita nak nilai 2 riwayat ni yang saya akan sebut ni dari sudut ilmu dirayah. Yang mula-mula mempertikaikan hadis ni dari sudut ilmu dirayahnya adalah Sayyidina Ali sendiri. Baik. Fa akhadhuhu, lalu orang Mesir menangkap penunggang ini yang membawa surat, postman ini. Mereka berkata, yakni orang-orang Mesir berkata, ma sya'nu, kenapa dengan kamu? Apa hal kamu ini? Apa hal engkau ini? Engkau ni ada innalaka la sya'nan, engkau ni ada sesuatu ke? Soalan lagi tu. Engkau ni siapa? Tanya. Engkau ni siapa? Dia pun kata, lelaki ni pun kata, penunggang ni pun kata, ana rasulu amiril mu'minin ila ami. Saya ni merupakan utusan Amirul Mukminin, yakni Sayyidina Uthman, yang diutuskan untuk menghantar surat kepada gubernur dia di Mesir. Cuba tengok, sebab kita akan ulang balik. Fafattishuhu, lalu rakyat Mesir itu fafattishuhu, maknanya siasatlah di tubuh dia tu, cek di tubuh dia. Tiba-tiba bersama dia kitabun, ada satu surat, sepucuk surat, ala lisani Uthman, kononnya kata-kata Sayyidina Uthman yang ada cop kerajaan Madinah pada waktu itu. Jadi dalam surat tu, surat daripada Sayyidina Uthman, dia ada cop resmi negara yang memerintahkan supaya gubernur Mesir salib, bunuh kan maksud, salib dan memukul, memenggal tengkuk-tengkuk ni rakyat Mesir yang sedang dalam perjalanan pulang ni. Orang Mesir nak mari memberontak, kemudian tak jadi. Jadi dalam surat tu tersebut gitu, tercatat begitu. Arahan daripada Sayyidina Uthman kononnya supaya disalib dan dipenggal leher mereka, dan dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Jadi bila rakyat Mesir baca surat tu dan ada cop rasmi kerajaan Madinah,
dan disebut situ ini arahan rasmi daripada khalifah, yakni Sayyidina Uthman. Faraja'u, mereka kembali ke Madinah. Mereka tak jadi balik ke Mesir, nak marah lah, timbul perasaan nak marah. Faqadimul Madinah, mereka tiba di Madinah, pergi ke Madinah, dan mereka sampai di Madinah. Fa'atau Aliyan, maka mereka pergi menemui Sayyidina Ali. Faqalu lahu, ini teks bahasa dulu lah, bahasa lama, dia ringkas sikit. Mereka berkata kepada Sayyidina Ali, alam tara ila aduwillahi kataba fina bikadha wa kadha fakum ma'ana ilaih. Jadi rakyat Mesir pun berkata kepada Sayyidina Ali, mu tak tengok ke kepada musuh Allah ini, yakni Sayyidina Uthman, dia telah arahkan kepada kami begini. Bangunlah bersama kami untuk menentang khalifah ini. Dia ajak Sayyidina Ali bangkit bersama dia untuk pergi lawan Khalifah Uthman. Apa jawab Sayyidina Ali? Faqala, lalu Sayyidina Ali berkata, wallahi la aqumu ma'akum, demi Allah aku tidak akan bersekongkol bersama kamu. Mereka pun kata, falima katabta ilaina, kalau begitu kenapa engkau tulis surat kepada kami? Jadi daripada kenyataan ini nampak seolah-olah surat itu mengikut bayangan daripada kenyataan teks ini, rakyat Mesir ni dia nampak dua perkara. Sama ada surat ini diketahui oleh Sayyidina Ali, ataupun Sayyidina Ali juga tulis surat kepada mereka untuk bersama mereka menentang Sayyidina Uthman. Sebab tu dia tanya, kenapa engkau tulis surat kepada kami, ajak kami balik ke Madinah ni, tiba-tiba kamu tidak mahu berjuang bersama kami? Jawab Sayyidina Ali apa? Wallahi ma katabtu ilaikum, demi Allah aku tidak pernah tulis surat kepada kamu. Satu surat pun, satu surat pun tak pernah. Fanazara ba'duhum ila ba'din, lalu rakyat Mesir ni melihat, saling melihat pada badi, tengoklah. Jadi peliklah, masing-masing melihat kepada wajah masing-masing. Jadi siapa yang tulis surat? Tu. Jadi dia pun jadi pening. Tu. Tapi kemudian sebahagian daripada rakyat Mesir itu dia berkata, apakah kerana alasan surat ini kamu mau berperang, ataupun kerana kebencian kamu? Jadi ada di kalangan rakyat Mesir yang insaf, yang adil. Dia kata, apakah kalau kamu ingin memerangi Sayyidina Uthman ini kerana semata-mata surat ini yang tidak jelas ini, ataupun kerana atas dasar ghadab, kemarahan, dendam dan sebagainya? Ini tersebut dalam rujukan lengkap, rujukan ada boleh rujuk. Itu riwayat yang kedua. Nak boleh ke siapa? Lepas tu kita akan bincanglah surat ni, sebab hal ni dia ada panjang juga dia bincang ni. Saya akan cuba ringkaskan. Tu cerita dia. Tu zaman fitnah ni. Zaman fitnah. Dalam satu riwayat lain ada disebutkan, dalam kitab At-Tabari ada sebut, Al-Bidayah wan Nihayah, ada sebut juga cerita ni. Wa qala al-Kufiyun wal Basriyun, ini kelompok lain. Golongan Kufah dan golongan Basrah berkata, kita kena kembali ke Madinah untuk kita membantu sahabat-sahabat kita, yakni golongan Mesir itu. Jadi puak Kufah dengan Basrah kata kita kena balik semula ke Mesir, ke Madinah, untuk membantu kawan-kawan kita dari kalangan rakyat Mesir itu, dan kita mempertahan wa namna'uhum jami'a, dan untuk kita mempertahankan mereka semua. Kita pergi bantu mereka. Kata Tabari, ka'annama kanu ala mi'ad, seolah-olah mereka ni berjanji dah. Ke situ tak nak. Seolah-olah mereka ni berjanji dah. Sudah ada janji dah, ada perancangan dah. Kata Sayyidina Ali kepada mereka, ni bila pokok Kufah, pokok Basrah ini, dia cerita kepada Sayyidina Ali bahawa dia akan balik. Masa ni Sayyidina Ali pun berada di Madinah. Bila dia mari balik semula, pokok Kufah dan Basrah balik ke Madinah semula dengan alasan untuk membantu pokok Mesir ni
Sayyidina Ali kata kepada mereka, cuba tengok apa Sayyidina Ali. Ni Sayyidina Ali guna ilmu dirayah. Apa Sayyidina Ali kata? Kaifa alimtum ya ahlal Basrah wa ya ahlal Kufah bima laqiya ahlu Misr wa qad sirtum marahila thumma tawaitum nahwana hadha wallahi amrun ubrima bil Madinah. Sayyidina Ali kata, bagaimana kamu wahai puak-puak Kufah dan Basrah, kamu boleh tahu pertemuan pembawa surat tadi dengan orang-orang Mesir? Macam mana kamu boleh tahu? Sedangkan kamu sudah berjalan beberapa marhalah. Dalam riwayat kata 6 marhalah lebih. Dan kemudian kamu, ini kalau saya mohon pelata, kemudian kamu lipat balik mari pula ke Madinah ni. Thumma tawaitum nahwana hadha, kemudian kamu pusing balik ke arah kami di Madinah. Macam mana kamu boleh tahu? Wallah, demi Allah, perkara ini sudah dirancang di Madinah lagi. Perkara ini sudah dirancang di Madinah. Dia kita je gini. Tak apalah kita apa. Mereka pun jawab. Dia apa kata? Biarkan dia. Pedulikan Sayyidina Ali ni. Pedulikan. Tumpukan kepada kerja kita. Kita tak perlu pada orang ni, pada Sayyidina Osman. Kita akan jatuhkan dia hari ni. Maknanya dia tinggalkan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali pun keluarlah, dan Sayyidina Ali singgah di sebuah kampung di luar Madinah. Jadi cerita dia gini. Ini perlu penjelasan lah. Perlu penjelasan. Jadi kalau kita tengok dalam betul, dia bila rakyat Mesir ni dia nak balik, dia akan tu daripada Madinah dia pergi ke Mesir. Ni saya buat arah mata angin ni. Jadi puak-puak Mesir ni dia berada di sebelah barat. Kalau dia duduk di Madinah, dia berada di sebelah barat laut Madinah, barat laut. Dia pergi kutu. Daripada Madinah kita nak pergi ke Mesir, kita kena lalu jalan barat laut. Dia panggil Shimal Gharbi. Di sini dia tak ayat, cuma dalam kitab lain sebut tu kan. Kenapa Sayyidina Ali mempersoalkan? Sebab Sayyidina Ali dia lebih tahu itu kawasan dia. Sebab kita lah, kita kata contoh, kita kata dah, kata Gua Musa, lepas tu dengan besuk tu, kita kata jauh, tu dah, jauh tu, dia gitu lah. Jadi penduduk Mesir bila nak balik, dia kena lalu jalan sebelah barat laut, Shimal Gharbi tu. Puak-puak Basrah, puak-puak Kufah ni dia kena lalu ke timur laut. Timur laut ni Shimal Syarqi. Jadi barat laut dengan timur laut tu dia jarak jauh tu. Jauh nah. Dan pergerakan mereka pun daripada Madinah tu dia gini. Kalau saya nak buat dalam tu, katakanlah ni Madinah, dari dua kelompok ni, kelompok Mesir dan kelompok Basrah Kufah ni, dia sudah bergerak begitu. Masing-masing pergi nak balik ke kampung mereka, ke negara mereka. Sudah melepasi sekitar, dalam riwayat saya sebut 6 marhalah, sekitar 250 batu. Baik. Persoalan yang Sayyidina Ali timbulkan secara dirayah ni, bagaimana puak Kufah tahu pertemuan hak dia bawa surat dengan puak Mesir? Macam mana boleh tahu? Mu ada telefon ke zaman tu? Sebab tu dia pensyarah hadis ni dalam kitab lain dia kata, apakah puak-puak Kufah ni ada telefon bimbit dah masa tu? Ataupun dia pakai fax dah masa tu? Dia boleh tahulah. Sebab kalau bila berlaku kedudukan tu antara barat laut dengan timur laut, kalau kuda pecut beberapa minggu baru sampai nak menyampaikan maklumat. Bagaimana tahu? Kau dia guna jin, guna syaitan. Takut ada pokok tok mama buat dia, pokok tok wali. Jenis boleh lipat dunia ni. Kau lagu mana? Hak ni dia tak jawab. Pokok ni bila Sayyidina Ali tanya dia tak jawab. Ni timbul kemusykilan. Kenapa begitu? Tu cerita dia ni. Ni dua riwayat. Ni dua riwayat ni. Tuan kita ni Syekh Muhammad Salih Ahmad Al-Ghazali, dia nak gambarkan kepada kita sejelas-jelasnya bagaimana kalau kita baca mengikut riwayat, jelas sangat bahawa yang bunuh Sayyidina Osman ni bukan sahabat Nabi di Madinah. Bukan. Tapi dia adalah pokok Syiah. Sebab itulah ulama kita dengan tegas sebut kejayaan Syiah yang pertama adalah membunuh Sayyidina Osman Ibn Affan. Apa dia? Cuba tengok cara dia itu. Jadi benda ni ada dalam riwayat. Baik. Jadi tuan kita ni kata kita nak analisa dua hadis. Nak analisa secara dirayah. Apa yang nak analisa secara dirayah tu? Kenapa tidak mau analisa secara riwayat, secara sanad? Kenapa? Sebab ada orang kata sanad sahih lah, kita kata. Dan dia kata sahih. Walaupun dia kata ada seorang nampak tak sahih tu.
Biarlah kita terima riwayat ni saja. Baik, kita nak nilai dari segi kemunasahabat, guna akal, logik ke tidak cerita ni. Dia kata, ni dia sebut tahqiq amril kita. Kita nak tahqiq, nak analisa tentang surat tu. Macam mana surat tu? Betul ke Sayyidina Osman itu? Sebabnya perkara ni kalau dalam internet memang disebut jahatnya Sayyidina Osman ni. Setelah selesai dah buat Mesir, sudah terima dah kenyataan dia, tetapi waktu jahat dia hantar surat tu cepat-cepat kepada gubernur dia di Mesir, supaya bila pokok Mesir ni sampai ke Mesir, semuanya ditangkap dan dipancung. Tu kandungnya surat tu. Jadi dia kata kita nak analisa lah sikit dia punya cerita ni. Tengok bagaimana cara penulisan. Mana dalam agama kita ni, setiap berita tu dia boleh analisa, dia ada kaedah dia. Ini orang panggil ilmu dirayah. Selagi ilmu riwayat, ilmu dirayah, dua. Ini satu kaedah yang sangat penting. Kita boleh analisa kita. Baik. Dia kata di sini sebenarnya wala budda an nakifa huna waqfatan kay nuhaqqiqa amr al-kitab wa natahaqqaqa minhu fa naqul idza lafatana an-nazaru ila ma qadimnahu min ar-riwayat fi amr al-kitab naraha tu'tina iddat dalail على أن الكتاب مفتعل ومزور من قبل المتخلفين في المدينة من رؤساء الثوار وذلك لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورها وبعد أن لم تنجح مساعيهم الخبيثة ولم تتحقق أغراضهم الشريرة. Ini kenyataan tua kita. Dia kata mesti kita kena ambil masa sekejap. Dia kata kita kena teliti, buat sedikit kajian, analisa kebenaran surat ini, dan kita kena pastikan benar ni. Kami akan kata begini, itu kita kata. Sekali tengok dia tu, sekali tengok, kita tengok sekali riwayat tu. Hak kita ke muka sana dalam kitab ni, dalam muka surat sebelah ni kata riwayat tentang kedudukan perintah arahan dalam surat itu yang dibawa oleh seorang penunggang kuda pecut itu, kita dapati surat itu memberi beberapa clue, beberapa dalil, beberapa isyarat pada kita bahawa kitab ini mufta'alun wa muzawwarun. Kitab ini telah direka, telah dipalsukan, telah direka telah direka kitab surat ni dari pihak orang-orang yang tidak sehaluan dengan Sayyidina Uthman, yang mana mereka sekarang ini ketika surat ni sampai ke tangan penduduk Mesir, golongan yang mereka surat ni, yang memalsukan surat ni masih berada di Madinah. Mereka terdiri daripada kepala-kepala yang memulakan pemberontakan itu. Jelas dia sebut tujuan diadakan surat ni, dipalsukan surat ini untuk tajdidil fitnah, untuk menimbulkan fitnah baru selepas mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghilangkan dan menenangkan orang-orang Islam daripada fitnah kejahatan mereka selepas berlaku dialog dengan Sayyidina Uthman itu, dan selepas usaha mereka gagal, usaha mereka yang jahat itu gagal, dan mereka tidak dapat merealisasikan tujuan-tujuan jahat mereka. Bila tak berjaya tu dia mari mikir, tapi pokok ni cepat mikir pokok ni, pokok jahat ni kejang ni. Dia mikir cepat juga orang jahat ni. Kita nampak dia tak amal. Benarnya hak tak nampak kelih tu amal tu orang panggil syaitan. Ya, dia mikir. Maknanya dia rancang dah ni. Dia kalau gini plan A, plan B dia rancang dah. Bila tak berjaya tu cepat-cepat dia pergi. Baik, kita nak analisa. Yang pertama, cuba perhati dalam cerita tadi. Cuba kita tengok. Saya tidak nak baca, kita pakai terjemah ni. Kalau tengok penunggang surat tadi, kononnya dalam surat ni sebut bila tentera Mesir ni nak balik, dalam perjalanan balik ke Mesir, Sayyidina Uthman pun hantar tugas ke seorang pembawa surat, postman lah kita kata, naik kuda pecut. Dia zaman Sayyidina Uthman ni dia ada khusus kuda postman. Tu kuda ni memang dilatih khusus. Jenis kuda tak ada penyakit jatuh lah ni. Malu dia pecut terus. Jadi pelik, macam mana penunggang yang membawa surat rasmi negara pada waktu itu boleh mendedahkan diri dia kepada orang Mesir? Pelik. Sedangkan dia bawa surat tu kononnya perintah daripada Sayyidina Uthman supaya gubernur Mesir pada waktu itu, bila puak-puak pemberontak ni sampai ke Mesir, tangkap semua dah penggal lahir mereka. Tu kandungan surat. Macam mana boleh rakit ni? Boleh pergi. Padahalnya kalau dalam cerita tadi dia sudah lepas daripada
daripada rombongan Mesir tu, dia mari semula. Mari pula dia kata atas muka ni pokok jahat. Nyai enggak kawan tu. Bila ditangkap oleh pokok Mesir tu, Mesir kata, "Mu ni siapa?" Dia pun ayatnya, "Aku ni juga bawa surat daripada Sayyidina Uthman nak bagi kepada Gubernur Mesir." Dan waktu tu siasat di baju dia buat itulah. Ada semua surat tu. Tengok surat tu terkejut. Cuba tengok. Betul ke dia rakib lagu ni? Betul ke dia orang bawa surat lagu ni? Ya ke? Bodoh jangan. Nah, padahal dia boleh lalu jalan. Nampak sangat ini provokasi. Tujuan dia buat gitu nak suruh orang tangkap dia, dia suruh ambil surat di tubuh dia. Begitulah maksudnya. Mudah benar. Sebab tu yang dia kata budak, kalau kita kat budak sekolah pun boleh faham cerita ni. Macam mana orang tua pakai sebab tak faham? No. Boleh kata Sayyidina Uthman ni jahat. No. Sepatutnya kalau dia tu betul sungguh wakil pada Sayyidina Uthman, dia tidak akan lalu jalan yang dilalui oleh orang Mesir. Mesti dia lalu jalan lain. Sebab dia ni bahaya dia kedudukan dia ni. Sebab dia bawa surat yang kira-kiranya bercanggah dengan kehendak rakyat Mesir. Dia kira-kira mungkin dia tak ke melayan nyawa tu. Tiba-tiba dia tak ada disebut pun dia dibunuh pembawa surat ni. Hak yang pelik lagi, dia pergi dah lepas dia. Dia lepas daripada rombongan Mesir. Dia mari semula. Duk main lilah-lilah depan pokok ni. Apa yang gitu. Kalau orang curi mati tidak lagu tu. Ni duk main lewat depan balai polis ni kegeri dia sebenarnya ni. Ada tak kena ni. Lepas tu dia nak kata pula polis. Nampak sangat provokasi nak suruh polis tangkap dia kan. Apa tu buat esok masuk dalam akhbar polis jahat ni. Ni pun soalan lagu tu lah. Nak suruh dia sebenarnya nak suruh orang tangkap dia. Tujuan nak suruh, maknanya surat tu dia sampai kepada buat Mesir. Sebab surat tu kira-kiranya surat arahan Sayyidina Uthman supaya bunuh buat Mesir. Jadi surat ni sebenarnya surat yang hendak dihantar sebagai fitnah supaya masyarakat Mesir yang dalam perjalanan pulang tu dia kembali semula ke Madinah. Dan ternyata berlaku sungguh takdir Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku sungguh gitu. Dan sebenarnya ini adalah perancangan yang telah dirancang secara khusus. Wallahu alam lah. Kita pun tidak tahu di kalangan rakyat Mesir tu ramai-ramai tu ramai. Barangkali situ pun sudah ada golongan munafik yang menyahut ni surat ini. Yang menerima surat ini dan menimbulkan fitnah-fitnah baru, suara-suara sumbang kepada orang awam. Ini masalahnya masyarakat awam, orang kampung. Seperti yang saya sebut sebelum ni. Sebab dia kata kalau betul lah penunggang ni dia maksud nak bawa surat Sayyidina Uthman pergi kepada Marwan hak duduk di Mesir ni, dia tidak akan bukan lagu ni dia punya tingkah laku dia. Sebenarnya nampak sangat ini satu provokasi, satu bentuk kita kata perancangan yang mereka telah atur begitu rapi. Kenapa mereka melalui jalan yang sama? Sedangkan kita tahu itu yang kita ada kata. Secara logiknya penghantar surat ni ada orang postman sesak lah apa ada. Ada postman sesak lah apa. Malu kau kan jadi postman sesak lah apa. Kadang-kadang orang pilih raya minta bantuan dia. Dia tahu nak air dia lalu jalan tu lah. Mula zone ni. Pok ni hak dia bawa surat ni dia tak akan sesak. Sebab memang kerja dia dilatih khusus. Tiap-tiap bulan dia lalu jalan tu. Tiba-tiba macam mana dia boleh tak tahu jalan tu? Tak boleh sikit habuk nak kona supaya tidak tembung apa buat ni. Nampak sangat. Atas dah harap kering-kering ni pun. Nampak terang sungguh. Sebab itulah kita tengok. Sayyidina Ali kata macam mana mu boleh tahu? Sayyidina Ali bila bapak Basrah dengan bapak Kufah mai royak dia kami. Dia gini cerita dia ni. Sayyidina Ali terkejut. Bila dia tengok mari pun bapak Kufah, bapak Basrah ni. Dia bagi jumpa Sayyidina Ali. Dia kata kami mari ni kami nak tolong saing-saing kami, sahabat-sahabat kami kat Mesir. Dia pun cerita pada Sayyidina Ali bahawa Sayyidina Uthman ni hantar surat menggunakan khidmat posmen tu untuk disampaikan surat tu kepada Gubernur Mesir supaya Gubernur Mesir bunuh bapak Mesir ni bila sampai ke Mesir. Jadi Sayyidina Ali dia ingat Sayyidina Ali sepatutnya kebun bodoh. Sayyidina Ali ni siapa dia? Orang cerdik. Sayyidina Ali kata
Sebab tu ulama kata Sayyidina Ali dia tahu tu mana Iraq, mana Mesir tu. Kalau duduk di Mekah, duduk di Madinah, nak pergi Mesir dia tahu kat mana jalan. Sebab kita lah duduk kata baru tu kalau nak pergi alah ke Gua Musa kat mana. Dia telefon kita, hamba ni dalam perjalanan Gua Musa duduk mana, duduk tu Bali. Kita kata jauh kakak ni pakai GPS mana ni. Hamba ni dalam perjalanan Gua Musa tapi lalu duduk tu Bali. Nak kita pun pening. Mana tak aku besar Gua Musa. No. Dia ingat Sayyidina Ali tak tahu. Sayyidina Ali boleh agak lah menipu ni bapak ni. Sebab tu Sayyidina Ali tanya dia, mu tahu mana ni ada orang bawa surat jumpa dengan bapak Mesir, mu tahu mana? Sedangkan mu ni sama-sama tubik daripada Madinah dengan bapak Mesir. Sebab tu dalam syarah hadis dia kata, nak kata telefon, tak ada telefon masa ni. No. Nak kata khidmat burung pun tak nak sabar. Nampak sangat penipu tu cerita ni dari segi dia raya. Baik, yang kedua, kita tengok yang kedua. Maknanya dia tujuan saya sebut ni supaya kita sentiasa berfikir. Ini cara ulama kita berfikir, menilai satu-satu isu yang berlaku. Biar ada buah-buah tu. Misalnya yang kedua, sini dia sebut dia kata sebenarnya kembali puak-puak Iraq boleh kembali semula ke bumi Madinah kerana dengan maksud nak tolong kawan-kawan dia dari kalangan rakyat Mesir. Padahalnya wa ala ragmi min taba'udihim binawi sittata marahil, padahalnya jarak mereka tu 250 batu jarak mereka. Sebab saya sebut ni, mana kalau duduk di Madinah dia akan tubik jadi gitu. Maknanya jarak bertentangan. Maknanya timur laut dengan barat laut. Jadi bagaimana dalam jarak sekitar 250 batu tu, kerana rakyat Mesir ni dia nak balik ke Mesir, dia kena lalu maghribiyin nahwa shimal, yakni di sebelah timur laut, barat laut tu, di sebelah barat laut. Sedangkan Iraq pula bila dia nak balik dia kena lalu ke timur laut. Maknanya arah yang cukup berbeza. Jadi persoalan yang timbul, siapa yang mengkhabarkan, yang menceritakan kepada puak-puak Iraq ketika puak-puak Mesir tangkap pembawa surat itu? Siapa dia yang cerita kepada puak-puak Iraq tu? Jauh ketemu 250 batu tu. Tu lebih kurang gitu. Itu persoalan dia. Sehingga bila puak-puak Mesir itu siasat memang ada semua surat tu. Masa tu macam mana puak-puak Iraq tu boleh tahu? Macam mana dia boleh tahu? Ini menjadi misteri. Menjadi misteri, tidak disebut dalam mana-mana kitab. Tak tahu. Pakai senyap begitu. Yang ketiga, dalam riwayat ni ada watak Sayyidina Ali. Dia puak-puak Kufah, puak Basrah pergi jumpa Sayyidina Ali. Dia nak mempengaruhi Sayyidina Ali. Dia nak guna situlah kita nampak dia nak guna Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali ni sepupu Rasulullah, keluarga Ahlul Bait. Dia nak guna Sayyidina Ali. Sebab tu kita kata Sayyidina Ali ni tidak Syiah. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dia kutuk Syiah. Dia kata kalau Muawiyah nak tukar seorang je tentera dia, aku sanggup 20 orang tentera aku pokok Syiah ni. Dalam kitab Nahjul Balagh, kitab Sahih Bukhari mengikut Syiah dalam kitab dia. Baik, yang ketiga, kita nak tengok yang ketiga. Kalau kita perhati dalam surat ni, dalam riwayat ni ada kelibat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mempersoalkan. Sayyidina Ali persoalkan bagaimana? Mu tahu tu ada orang bawa surat lepas tu ditangkap oleh, macam mana mu tahu? Sebab tu dia kata sini, daripada sini kita nampak dengan jelas bahawa Sayyidina Ali telah mengemukakan, telah buka dia punya tabir yang menutupi riwayat ini. Sayyidina Ali telah buka bahawa surat ni, cerita ni sebenarnya bukan berlaku seperti mana dalam riwayat ni, tapi dia sudah dirancang dengan sebegitu rupa. Dan Sayyidina Ali kata perancang ni duduk di Madinah. Dia bukan duduk jauh, duduk di Madinah. Jadi puak-puak Basrah, puak-puak Kufah ni dia lupa, dia tak ingat. Dia boleh pergi jumpa Sayyidina Ali. Nak ayat dia ni mari semula ke Madinah kerana nak tolong puak-puak Mesir.
Dia tak ingat bahawa Sayyidina Ali tu orang cerdik. Dia tak ingat. Sayyidina Ali ni antara tokoh sahabat besar dia ni. Sahabat bukan Sayyidina Ali seorang sebenarnya, ramai dia jumpa sahabat lain. Sahabat kata, pelawak tak betul. Macam mana ni benda sahabat fikir. Sedangkan tempat tu Madinah dia sekitar, daripada Madinah nak pergi ke Mesir, daripada Madinah nak pergi ke Iraq, itu sebenarnya perjalanan biasa yang dilalui oleh sahabat-sahabat besar. Ni zaman Sayyidina Osman ni, zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar, ni zaman Sayyidina Osman. Islam sudah tersebar dah tu masa tu. Dari segi maklumat lah, kedudukan tempat, jarak, benar ni sebab sahabat-sahabat ni pemimpin. Dia pemimpin ni, dia cukup mahir ni. Dia punya jarak, dia tahu sini tempat, dia tahu. Sebab kita lah. Nah, bila kita jadi pemimpin, kita memimpin kawasan setempat dah, memang kita akan tahu. Kalau kita pergi, kita tahu. Sebab kita ada penghulu setiap daerah, kita ada wakil-wakil kerajaan yang bermusyawarah berjadi sebulan sekali, kita tahu. Kalau kita duduk di masjid, kita tengok kita ni, kita tahu kawasan kita. Hak ni pun pemimpin Sayyidina Ali, memang dia tahu. Sahabat-sahabat besar tahu. Bagaimana dia boleh nak menipu ni? Inilah ahli-ahli sejarah, ulama-ulama kata manusia ni bila dia nak menipu, Allah SWT tidak akan buka. Allah SWT akan ada dedahkan kepincang-kepincang. Dia akan berlaku gitu. Dia akan apa? Tak dapat tidak dah tu. Bahkan dalam riwayat ni Sayyidina Ali, bila Sayyidina Ali mempersoalkan macam mana mereka boleh tahu, Sayyidina Ali bersumpah bahawa perkara ini dirancang di Madinah. Perancang dia ni, mastermind dia ni, hok jom make dia nak buat lagu ni, dia berada di Madinah. Kita kena ingat kan, rombongan ni di mana sahabat ada. Kita kena ingat, walaupun tak tubik nama dia sini. Kita kena ingat tu. Sebab mengikut ulama dia kata masa mari ni, sebab dalam rombongan pokok Mesir ni dia ada Abdullah ibn Sabah. Dalam riwayat sini dia tak tubik, tapi dia ada. Hak tu lah ulama kata Ibn Sabah ni tak tilik ni. Ibn Sabah ni duduk sini, tak tahu dia menginap di hotel mana, tapi mana dia ada di Madinah. Dia ada Abdullah ibn Sabah. Sesungguhnya para sahabat berkata, berdasar pada riwayat, sahabat berkata bahawa perkara ini sudah sepakat. Sudah sepakat. Sahabat tahu jelas bahawa ni adalah merupakan perancangan. Sahabat tahu. Sayyidina Osman pun tahu. Jelas kan? Dalam satu riwayat ada sebut dia begini, dia berlaku khilaf pula. Ada setengah riwayat sebut surat tu surat daripada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman hantar. Ada setengah kata tak, bukan Marwan. Marwan tidak duduk di Madinah, dia tidak jadi gubernur di Madinah masa ni. Tapi Marwan ni dia duduk di Madinah dan dia salah seorang pemimpin besar juga di Madinah pada waktu itu. Ada juga surat tu kononnya Marwan, cok Sayyidina Marwan. Ada juga. Lepas tu pun dia diminta supaya suruh Marwan. Dia tuntut daripada Sayyidina Osman supaya suruh Marwan. Dia nak, mana dia nak bunuh Marwan, dia suruh Sayyidina Osman tak sih. Saya kata dia tak kesuruh Marwan. Sepatutnya Marwan jadi pemimpin besar lepas tu. Dalam surah ni, ayat keempat, saya sebut secara ringkas, lepas tu panjang lagi kita bincang semula. Dalam surah ni, bila Sayyidina Ali mempersoalkan, kita kena faham, kita kena faham manusia ni. Bila dia manusia ni kita kena tahu manusia ketika mana dia berhujah, ketika mana dia membelakangkan hujah. Kita kena tahu berdasar pada cerita. Manusia ni ada ketika ni dia akan berpegang dengan hujah, tapi ada ketika dia tak pakai hujah. Ketika mana dia pakai hujah, ketika mana dia tak pakai hujah, kita kena tahu. Dalam sejarah ni puak-puak dia ni, bila Sayyidina Ali cuba berhujah dengan dia, Sayyidina Ali tanya bagaimana kamu tahu, dia pakai tak jawab. Dia kata kita mari ni kerana kita nak lucu ke jawatan Sayyidina Osman. Dia tak say dah hujah-hujah ni. Sebab apa? Sebab dia kuat. Sebab tu kita tengok puak-puak sesak kalau duduk di Malaysia mana pun, kadang-kadang bila bercakap kita nak hujah tu ketika dia tak kuat.
Kita kena tahu. Bila dia kuat, dia guna senjata. Tak penting dah hujah bagi dia. Hujah ni puak-puak tak ada kuasa. Ni kita kena tahu perangai puak-puak Syiah. Kalau nak hujah, orang pun ada pula orang-orang yang tak erti ni, kena berhujah dulu. Moga dia orang Islam juga ini berhujah. Iyalah dia tak kuat. No, berhujah kau di syariah ni. Hujah apa? Di Iraq hujah ke dia guna? Nama Umar semula selalu. Tak penting dah bagi dia bila dia ada kuasa. Ni yang berlaku di Madinah. Sebab tu ulama kata wajib umat Islam kena ambil pedoman daripada cerita. Setara Sayyidina Ali, sebab dia kuat, dia turun dengan bala tentera dia. Sayyidina Ali tanya bagaimana kamu tahu? Dia tak erti. Tak, kami mari kerana kami nak nucuk ke jawatan Sayyidina Osman. Dia tak cakap hujah dah. Sebab dia kuat. Begitulah hajar sesak mana-mana pun hati-hati lah. Tanya dia tak kuat tak apa. Jadi kita ni jangan jadi betul benda. No. Kena berhujah, kena buat seminar, buat apa. Tak perlu dah. Tak perlu. Cuba kita tengok umat Islam di negara jiran kita. Tak sih dah berhujah. Pakai perang tu tetap puas dah berhujah. Tak lesah. Jadi cuba tengok. Sebab tu ulama sini dia sebut, dia kata pokok ni bila Sayyidina Ali waktu kenyataan gitu, sebenarnya itu hujjah al-qatiyah, hujjah yang mematah, yang membungkamkan mereka. Mereka senyap. Mereka sudah meninggalkan mantik, pemikiran yang logikal yang kuat itu. Ini menjadi kebiasaan, adat pokok zalim, pokok yang melapar. Bila dia ada kuasa, dia tinggal ada hujah, dia tak kira. Sebab dia maksud dia sebenarnya bukan nak cari kebenaran. Orang yang menegak ke hujahnya, orang cari kebenaran. Pok dia ni bukan cari kebenaran. Kita kena tahu pelanggar ni, bakar dia ni lagu ni asal. Kita kena tahu. Kita nak tunjuk kita kata kita ni kena berfikiran terbuka, tengok benda juga hati-hati nak. Kita kena terbuka, kena wacana bebas tu kecek tu dia tengok benda juga. Dengan siapa kita berusaha biar nama dia. Cuba tengok ni. Sebab ulama kita pergi kata apa hikmah Allah Subhanahu taala jadikan fitnah yang begini besar sehingga terbunuh bukan seorang, 3 orang. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar kena bunuh. Sayyidina Uthman ni kena bunuh. Sayyidina Ali kena bunuh. Ni berlaku hak Nabi kata khairul quruni qarni. Ni sebaik-baik kurun ni berlaku kini. Summal ladina yalunahum summal ladina. Mesti ada hikmah yang tersirat di sebalik cerita ni. Gapo dia? Allah SWT nak supaya kita ambil pedoman daripada cerita ni. Kena ingat musuh Islam hak namun ni, nama Syiah ni perangai dia. Biar kita tahu. Pemimpin Islam dia kena beringatlah kena orang ni. Dia hidup. Kita kata benda tulus sebab ajaran dia semua dulu tak ubah. Dalam kitab dia sampai hari ni ada. Ajaran ni sama. Prinsip asal ajaran ni orang panggil Syiah ni dah serupa. Kepercayaan kepada imam maksud pakai tak ubah tu. Kalau ada beza sikit-sikit orang lain, tapi waktu tak ubah prinsip. Maknanya ni barang dulu. Ni kat zaman ni. Sebab tu ulama kata sepatutnya kita kena sedarlah. Padahal tak ada dah generasi terbaik, orang yang paling pintar kerana guru dia Nabi sendiri. Pernah tengok Jibril kat mana sahabat pernah tengok Jibril. Tengok Nabi berjuang bersama Nabi, dakak Nabi, cium Nabi. Minum darah Nabi pada sahabat tu. Walaupun seorang tu dia punya sahabat hidup zaman tu. Semua dijamin masuk surga. Tapi tiba Allah buat, Allah uji dia. Allah tak uji kita lagi ni. Allah uji dia lagi. Siapa perang? Peperangan Siffin banyak apa yang jadi lagu tu. Sebagai nak supaya kita faham lah bahawa musuh Islam ni orang sebaik tu pun dia boleh ganggu. Apa tak kita? Dan kita sebab tu ulama buat kajian sungguh siapa sebenarnya watak yang ketiga, kelompok ketiga yang menjadi bata api, yang menyebabkan jadi bala sahabat ni. Siapa dia? Hak tu, kelompok yang ketiga. Hak Sayyidina Ali kata orang mati di kalangan tentera yang mati, yang menyebelahi Muawiyah mati syahid. Tentera aku yang mati perang dengan Muawiyah mati syahid. Ada ke perang dalam Islam ni, ada ke perang dua-dua mati syahid ni? Apa maksud kata-kata Sayyidina Ali? Maksudnya Sayyidina Ali dia faham. Sayyidina Ali dia faham puak kita perang ni kerana silap faham. Dia faham tu. Kita tak faham. Maknanya ada kelompok lain yang Sayyidina Ali cerca orang tu. Sayyidina Ali kata teruk dalam kitab-kitab Syiah sendiri, dalam kitab kita pun ada. Orang ni hak kita nak ayat ni. Siapa dia tu? Puak ni lah yang bunuh Sayyidina Uthman ni. Cuba bayangkan, saya nak segi lebih jauh. Bila kita baca cerita Sayyidina Uthman ibn Affan ni,
Kenapa dia bunuh Sayyidina Osman? Kenapa? Kalau dia tidak bunuh Sayyidina Osman, kita tak boleh bayangkan macam mana akan berubah senario Rom dengan Parsi masa tu. Tak boleh bangkit dah. Sebab zaman Sayyidina Osman zaman kuat sebenarnya. Kaya. Lepas tu rakyat pun mewah, hidup rakyat pun dapat menikmati kekayaan negara dengan stabil. Islam pun tersebar zaman Sayyidina Osman lah tu. Sebab dia kata bahaya lah. Untuk survival politik, survival agama tu dia ambil kira belakang. Jadi mana hak ni sebenarnya bukan semata-mata agama ni. Dia sebenarnya atas untuk kelangsungan politik agama dia sekali dah tu berlaku. Tu sebenarnya. Kukuk mana pun tak ada lah kita kata, kita tak akan jumpa ada sejarah dunia ni mana sesebuah negara, sesebuah kelompok tu naik atas semata-mata agama. Dia mesti melalui politik. Dia mesti melalui pemerintah. Kok mana? Dia mesti melalui itu. Mana kalau agama semata agama dia berpisah dengan politik, dia tak akan boleh naik setinggi itu. Mesti dia melalui kita kata pentas politik. Pokok dia ni pun sebab tu dia guna pentas politik, mempengaruhi rakyat di Mesir dan sebagainya. Jadi perkara yang kelima, insya-Allah kita bincang semula lah. Jadi saya harapnya dengan pendedahan tuan kita ni kita nampaklah bahawa itulah sebenarnya cerita yang berlaku. Jadi dalam sejarah kita dia tu kita pun sedih. Jadi kita duk baca ngaji sejarah daripada sekolah menengah pergi ke universiti tak jumpa. Tak jumpa. Tak ada kalau kita ni ada lagi tak rujuk ke apa yang tidak buat keluar. Siapa dia yang dia punya gubat kena suka tu? Siapa dia otak lah ke mana itu? Dia boleh tak jumpa fakta juga. Ni persoalan yang timbul. Baca sejarah sekolah menengah ada saya ke sahabat baca sejarah? Ada? Tak saya sikit apa ke sahabat kalau semata-mata ikut sejarah. Jadi gitulah, mudah-mudahan dengan kita sebab sahabat ni dia berkait dengan agama. Ni lah kita nak bincang ni orang yang bawa agama pada kita lah ni, Sayyidina Osman ni. Selepas ni kita akan tengok beberapa muka surat lepas tu disebut Sayyidina Osman bagaimana cara dia mengentuk, apa yang dia buat untuk umat, sehingga Nabi 2 kali pada kuih Nabi kata dia ni ahli syurga. Sayyidina Osman ini dia kemuka sini. Buat mari berlaku. Kalau nak tengok panjang lagi, tengok dalam kitab Syekh Salabi itulah. Sebuah kitab khusus hampir 300 muka surat, dia bincang khusus tentang Sayyidina Osman bin Affan. Tengok situlah. Pasal setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.